Assalamualaikum guys. Okay, banyak geng-geng mak motor, mak rempit yang tak fasih lagi pasal carburetor. Tak fasih lagi pasal carburetor dan macam mana nak setting carburetor. Biasanya kalau orang tanya aku, biasa aku jawab try and error. Cubalah pakai ni, cubalah pakai tu. Cubalah pakai menjet yang besar sikit ke, yang kecil sikit ke. Try lah naikkan takuk jarum. Okay, so video kali ni memang full tutorial dan aku akan terangkan semua benda dekat carburetor ni. Dulu aku pernah buat video tu, tapi bagi aku video tu ada sedikit cacat lah, tak betul-betul complete. So baiklah, so jom nak setting carburetor. Korang kena tahu setiap fungsi yang ada dekat carburetor ni, setiap fungsi komponen-komponen dia ni. Okay, so jom aku nak buka leraikan dia punya slide ni, dia punya jarum, dia punya bawah ni pelampung, menjet, pilot jet, skru angin, skru timing, ni benda ni getah penyambung dia ni. So sekarang ni aku dah buka. Okay, first kita tengok bahagian atas dia ni dulu lah. Okay, kita sandarkan macam ni. Okay, so ini ialah slide dia dan ini ialah jarum. Kita tengok dekat jarum ni biasanya carburetor yang termasyur ataupun carburetor yang biasanya yang racing apa semua, biasanya dia ada takuk-takuk ni. Biasanya 5 takuk lah. Okey, takuk yang paling bawah dia membuatkan jarum ni dia terangkat macam tu. Kalau kita letak takuk yang atas, dia akan menurunkan jarum macam tu. So sekarang ni kita letak dekat slide ni kan. Ini takuk yang tengah. Dia jadi macam ni. Right, so aku akan letak yang paling bawah. Ni aku bagi contoh je lah. Contoh apa kaitan dia dengan takuk-takuk ni. Okay, lepas tu aku pun letak. So jarum ni dia akan jadi pendek macam tu. Dia akan jadi pendek. Nampak? Tak fokus pula. Dia akan jadi pendek. Kalau kita letak takuk atas, so ni duduk atas sekali, takuk atas sekali. Bila kita letak sini, jarum dia akan jadi panjang. Nampak? Dia akan jadi panjang. So apa kaitan dia? So ini ialah needle jet. Ini ialah main jet. Ini ialah jet needle. Sekali nama saintifik aku bagi. Right. So sekarang ni, sekejap lah aku letak benda ni. Tak nak bagi jarum dia gerak. Okay, sekarang ni apa kaitan dia? Bila ni jadi panjang kan? Okay, ni idle. Ni idle. Idle macam ni lah, macam ni. Okay, nampak? Idle. Lepas tu dia akan, bila kita press minyak, dia akan naik. Nampak? Dia akan naik. Dia akan naik. So minyak keluar dekat sini. Minyak keluar dekat antara free ni. Minyak keluar dekat free ni. Angin dia ambil daripada luar. Dia masuk dekat lubang yang terbuka ni. So minyak bila kita tarik ni, dia punya free sikit. Dia free dekat lubang minyak ni sikit. Sebab jarum ni lagi panjang. Dia masih panjang. Kalau kita letak takuk dia dekat bawah, right, jadi pendek ni kan. Okay, nampak? Ni idle. Lepas tu kita pulas minyak. Di free dia lagi banyak. Free dia banyak daripada tadi.
So dia melebihkan minyak. Ini bab jarum je. Baru bab jarum. Tak masuk benda lain lagi. So kita faham pasal jarum. Jarum ni biasanya dia ikut profil enjin lah. Biasanya enjin motor tu dia suka power dekat area mana. Power dia banyak dekat area mana. Macam LC biasanya takut tengah je. Biasa aku set LC aku letak takut tengah je. LC dia tak cerewet sangat. So kita masuk bahagian dekat bawah ni. Dekat bawah ni. Okay. Right. Ni aku cabut tadi. Okay, kita pasang balik. Kita pasang balik. Alright. So ini ialah pelampung dia. Pelampung ni pun kita boleh adjust. Pelampung ni kita adjust untuk bagi minyak masuk. Minyak masuk dengan sepatutnya lah. Biasanya pelampung ni kita set bagi dia, nampak dia ada valve dekat dalam tu. Okay, aku buka dulu. Ni pelampung dia. Okay, pelampung. Right. Ni ada valve dia. Right. So aku cabut valve dia. Ini ialah valve untuk minyak masuk. Minyak masuk dekat sini kan. Okay, minyak masuk dekat situ dan dia akan keluar kat sini. Valve ni kawal keluar masuk pula. Valve ni mengawal keluaran minyak lah. Minyak masuk dalam karburetor. So pelampung tu dia kawal minyak masuk ke tak. Kalau ditarik macam ni minyak masuk lah. Kalau ditutup macam ni minyak tak masuk lah. So pelampung ni dikawal. Sekejap, aku letak balik. Jom kita belajar pasal karburetor satu-satu. Right. Kita letak benda ni. Right. So bila tak ada minyak dekat dia punya tangki ni, pelampung akan turun lah. Lepas tu dia akan buka lah valve minyak tu. Minyak pun masuk dalam valve ni pun dia pelampung ni pun dia terapung macam tu sampailah minyak paras yang tertentu dia tutup. So bila karburetor korang overflow tiba-tiba minyak keluar dekat slide lah, keluar dekat mana-mana lah, keluar dekat lubang ni lah, tu maksudnya minyak berlebihan. Dia tak nak tampung duduk dalam ni, dia pun keluar dekat lain. So kita kena adjust pelampung. Macam mana nak adjust pelampung? Okay, korang buka balik. Ni korang buka. Okay, pelampung ni adjust dekat besi ni, besi tengah ni. Ni besi ni. Korang boleh lah nak adjust dia ke dalam sikit, keluar sikit. Dia efek sebab dia pegang benda ni. Kalau benda tu rendah, dia akan rendah lah. Korang adjust kalau boleh sampai pelampung ni dia straight. Kalau boleh korang biar macam ni, dia straight. Ni tak straight sangat ni, tapi okey je ni karburetor ni. Kalau boleh dia macam dia ada free. Dia ada free ni. Dia boleh goyang-goyang macam ni. Dan dia boleh tarik macam tu. Okay? Kalau tak boleh tarik macam ni, boleh tarik, tak masuklah minyak.
So settle. Aku nak cabut balik. Aku nak terangkan lagi fungsi-fungsi yang seterusnya. So ni lah main jack. Main jack ni ialah jack utama. Jack utama ni means dia ialah saluran utama minyak untuk masuk dalam enjin. So dia dikawal oleh jarum tadi. Dia duduk dalam needle jet. Needle jet ni ialah jet untuk jarum masuk. Jet untuk jarum masuk. Nampak aku masukkan jarum tadi kan? Ni ialah needle jet. Dia jet untuk jarum masuk. Dan jarum tu nama saintifik dia ialah jet needle. Jet needle, jarum untuk masuk dalam jet. Gitu. Right. So cabut main jet ni. Video ni memang lama sebab aku nak ajar satu-satu. Okay, inilah main jet dia. Main jet ni kawal minyak yang masuk dalam jet needle ni. Minyak akan masuk dalam jet needle. Dan minyak yang masuk dalam jet needle tu dia kawal oleh jarum tu pula. Gitu. So Allah jatuh. Hidup. Right. So ni lah main jet dengan needle jet. Right. So ini ialah pilot jet. Okay, pilot jet. Kita kenal satu-satu. Kalau korang dah kenal, korang boleh skip video ni. Aku akan terangkan sekali jarum pula. Apa ni orang panggil? Skru angin. Okay, skru angin. Jom kita buka skru angin ni. Skru angin. Nampak panjang. Dalam dia ni ada spring. Okay. Right. Lubang ni aku tak pasti, tapi lubang ni kalau siapa-siapa tahu pasal lubang ni sila komen. Okay, lubang yang besar ni, dia angin dia masuk situ dan ini ialah skru angin. Okay, aku masukkan skru angin ni tanpa spring sebab senang aku nak pulas. Okay, aku pasang lampu jap. Right. So ni nampak skru angin dalam ni. Okay, kenapa kita setting angin? Right. So kita nak kawal kuantiti angin yang masuk dalam carburetor dan masuk dalam lubang ni. Kenapa lubang tu nak pergi mana? Alright. So sebab itulah kita masuk sekali dalam silabus pilot jet ni. So bila kita buka lubang ni, skru angin ni, nampak? Jarum dia tu. Nampak dia macam seakan-akan jarum kan? So dia kawal banyak mana angin yang masuk dalam lubang tu. Dan lubang tu ke mana? Okey, lubang tu ke mana? Lubang tu, nampak? Lubang tu dia akan ke pilot jet. Dia sama saluran dengan pilot jet. Okey, pilot jet kita duduk kat sini kan. Dan dan angin dalam lubang tu akan bertemu dalam saluran pilot jet, di mana minyak dari sini, minyak daripada pilot jet ni, pilot jet tu sini kan, minyak disedut oleh pilot jet ni dan dia bertemu dengan angin tu dan dia keluar dekat lubang ni. Nampak lubang ni? Dia keluar dekat lubang ni. So apa fungsi dia? Okay, biasanya macam mana? Power band motor ni dia terbagi kepada tiga rasanya. Tiga. Tak pulas minyak sampai pulas suku, pulas suku sampai pulas 3 suku, pulas 3 suku sampai pulas habis. Biasanya tiga. So pilot jet ni dia banyak efek dekat tak pulas sampai pulas suku. Sebab tu kalau tak pulas, biasanya dia punya slide ni
slide ni akan tutup macam tu kan. Nampak? Dia tak tembus pun dekat belah sana. Dia tak tembus sangat pun. Kalau tembus pun sikit je. Sikit je. So dia kawal campuran minyak masa idle. Masa kita tak pulas minyak. Sebab itulah nak set angin ni, aku tak perlu pulas minyak pun. Ada yang cakap, bukannya kena pulas suku ke? Boleh. Sama je kalau kita pulas suku pun kita dapat. Macam tu kat, sama kat dengan aku tak dapat. Cuma dia, bila kita pulas suku tu, dia akan react sekali dengan menjet, dengan jarum apa semua. So kita akan dapat campuran angin yang lagi padu lah. Tapi lebih kurang je. Tak beza sangat pun. Dapat? Faham kan? Okay. So tu bahagian pilot jet dan skru angin. Biasanya skru pilot jet ni dia efek dekat tak pulas sampai pulas suku ataupun pulas separuh lah. Tapi tak sampai separuh kot, pulas suku je. Sebab dia kawal dalam range yang sebegitu. Okay. Ni skru timing. Kenapa dia duduk sini? Bagi yang tak kenal, ada yang PM aku, bang, dia bagi nombor, dia bagi gambar karburator dia. Lepas tu dia tanya aku, yang mana satu skru angin, yang mana satu skru timing bang? Right. So kalau korang nak tahu yang mana satu skru angin, yang mana satu skru timing, korang kena tengok kedudukan dia. Okay, biasanya skru timing ni dia akan menolak slide. Nampak? Dia duduk sini kan? Dia duduk sini. Dan slide duduk situ. Right, nampak? Ni ditolak slide. Nampak? Kalau aku pulas lagi, dia akan timbul. Alah ni. Nampak? Dia timbul. Tu, nampak tu? Kalau aku pulas ni, dia tak timbul. Okay. Bila dia timbul tu, dia akan tolak slide ni. Dia akan tolak dekat sini. Ni, nampak? Sebab itulah bentuk slide ni macam ni. Dia akan slide. Dia akan tolak. Okay, tengok slide dia. Bila aku pulas, slide tu akan naik. Slide tu akan naik. Ini fungsi dia untuk kita kawal laju mana timing kita. Kita nak masa timing tu slide tu terbuka banyak mana. Time kita tak pulas minyak tu, slide tu terbuka banyak mana. Inilah fungsi dia. Lepas tu skru angin, dia akan duduk dekat tepi, dia akan duduk dekat mana-mana tempat yang ada lubang ni. Dia akan duduk mana-mana selain daripada ni. Dia akan biasanya dia boleh duduk sini, dia boleh duduk tengah ni, dia boleh duduk belah sini, macam-macam tempat dia boleh duduk. So pasal cok. Okay, cok ni apa fungsi dia? Cok ni macam-macam bentuk dia boleh buat, dia boleh jadi. Dia kadang-kadang dia jadi valve, dia dengan jadi valve. Biasa karburator SCV1 dia guna valve cok dia. Dia tutup lubang angin untuk dia lebihkan minyak masuk. Macam ni, cok yang sini macam ni. Dia akan buka laluan minyak. Laluan minyak untuk cok dekat mana? Dekat mana? Sekejap aku cari sekejap. Ni. Ini laluan cok dia. Okey. Minyak dia masuk kat sini. Lepas tu dia masuk dalam ni. Lepas tu ni sedut minyak. Bila kita tarik, tweet, minyak pun masuk. Gitulah. Tu fungsi cok ni, kita lebihkan minyak lah. Kita lebihkan minyak. Biasanya kalau pagi-pagi minyak tak cukup, kita tarik lah cok. Lepas tu kita start hidup, kita tutup lah cok. Gitu. So tu je fungsi dia. Okay, lubang kecil ni ialah power jet. Ni power jet. Power jet
Ni satu, sini satu. Right. Power jack ni dia berfungsi untuk kita tambahkan minyak lebih. Dia supply minyak yang lebih sikit untuk RPM yang tinggi, untuk dikala bila full throttle, biasanya time top speed lah. Top speed ataupun tengah tarik gear 1, gear 2 ke, memang enjin ligat gila. So kita full throttle kan. Kita full throttle. Bila full throttle ni, dalam keadaan enjin tu ligat, enjin tu RPM tengah tinggi, so vacuum yang kuat daripada enjin tu, vacuum yang kuat disedut. Dikuat. Lepas tu kita full throttle pula, dia akan sedut minyak yang lebih. So lubang kecil ni dia akan pecikkan minyak yang berlebihan sikit. Dia akan pecikkan minyak sikit untuk kita tampung time top speed ataupun time tarik gear full throttle RPM tinggi gila. So itulah fungsi dia. Okay. Dan power jack ni kita boleh nak adjust. Dia ada jetting dekat dalam. Kita buka ni kan. Dia ada jetting kecil di dalam tu. Nampak? Tapi jaranglah orang set. Jaranglah orang setting. Kalau orang setting pun tu memang betul-betul mencari top speed. Memang betul-betul mencari kelajuan tu. Tapi bagi aku dia just untuk safety. Di mana time top speed tu minyak lebih sikit. Macam tu lah. So apa lagi yang aku tak terangkan pasal carburetor ni? Apa yang korang tak faham? Benda tanduk dua ni. Yang ni orang kata breeding hose. Tapi entahlah. Aku tak sure lah. Sebab tak ada beza pun. Tapi mungkin breeding hose lah. Ataupun drain hose. Di mana kalau motor terbalik, minyak keluar macam tu. Entahlah. Aku pun. Lepas tu satu lagi. Aku nak tolong korang. Aku nak minta tolong dengan korang. Okay. Apa fungsi ni? Apa fungsi lubang yang ni? Aku tak tahu lah. Apa fungsi dia? Serius aku tak tahu. Lepas tu yang lubang yang ni. Lubang yang ni satu lagi ni. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke cok. Oh, bila kita buka cok ni, angin pun masuk sekali. Okay. So itulah pasal carburetor ni. Aku nak susun. Aku nak buat gambar thumbnail. Gambar thumbnail ya. Bukan thumbnail. Thumbnail. Untuk aku bagi tips untuk korang setting secara teori lah. Ni kita setting plug and play lah. Tak ada setting custom lah. Asah-asah jarum ke apa ke, tebuk-tebuk lubang ke apa ke. Tak ada. Kita plug and play. Okay. Zaman dah maju. Kita main plug and play je. Okay. Kita start daripada pilot jack lah. Okay. Pilot jack. Pilot jack ni pilot jack ni dia effect pada, macam aku cakap lagi, macam aku cakap tadi, dia effect pada kita tak pulas minyak sampai kita pulas suku. Dia banyak efek dekat situ. Bukan dia tak efek langsung dekat atas tu. Dia efek tapi sikit je. Dia banyak efek dekat kita tak pulas minyak sampai kita pulas minyak. Okay. So settle pilot jet. Okay. Dan angin pun macam tu juga. Kita pulas-pulas angin tu kan, dia efek dekat situ. Okay. So main jet ni dia banyak efek dekat pulas paruh ataupun pulas 3 suku. Pulas paruh lah. Pulas paruh sampai full throttle. Dia banyak efek. Dia banyak efek dekat situ. Pulas suku dia ada je efek. Tapi sikit lah. Tapi tak banyak. Tak banyak sangat pun efek dia. Tapi dia banyak efek dekat start daripada pulas paruh sampai full throttle. Jarum ni dia efek dia paling banyak efek. Jarum ni dia efek antara kita pulas suku
sampai full throttle. Dia banyak efek dekat situ. Tapi kita pulas sikit, pulas separuh, pulas kurang daripada suku tu, dia tak rasa sangat. Tapi dia sangat rasa bila kita pulas start daripada pulas suku sampai full throttle. Dia sangat rasa. Dan jarum ni dia sangat rasa. So kita nak adjust jarum ni, kita kena adjust benda-benda lain juga untuk mencari kesempurnaan. Skru angin ni dia efek dia sama macam pilot jet. Dia boleh kahwin dua ni. Dia sama macam pilot jet. Dia efek dekat RPM, dekat pulas tak pulas langsung sampai pulas suku lah. Apa lagi? Pelampung ni dia efek dekat minyak masuk tu je. Memandangkan aku dah terang tadi apa yang efek dekat mana itu, yang tu efek dekat mana, yang ni efek dekat mana. So korang dah boleh agak-agak dah. Pasal plug pun aku dah cerita. Ada lagi orang PM aku tunjuk warna plug dia. Rasa-rasa abang plug dah okey ke? Lepas tu aku tanya balik, rasa-rasa okey tak? Lepas tu boleh pula dijawab. Aduh, tak payah tanya-tanya aku sangat. Korang just setting try and error, rasa motor sedap ke tak apa semua. Okay, tak ada bobok, tak ada, rasa sedap je bawa tu. Ya tu. Lepas tu nanti korang check lah plug untuk keselamatan korang, untuk keselamatan motor tu. Kang tiba-tiba plug kering, kalau rasa plug kering, tambahlah sikit main jet. Okay, tu je. Video dah 28 minit ni. Dah 29 dah. So video sampai sini je. Cukuplah untuk korang mengenali carburetor ni. Okay, so video sampai sini je. Korang jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye.